Pembayung Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, rujuk pada tafsir Ibn Katsir muka surat 34 jilid ke-8. Ayat ke-52, 53 dan 54 dari surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Mereka berkata, aduhai, celakanya kami. Siapakah yang bangkit kami dari tempat tidur, dari kubur ini? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Tidak ada teriakan itu selain sekali teriakan saja. Maka tiba-tiba mereka semua dikumpulkan kepada kami. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun dan kamu tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu lakukan. Jadi firman Allah kat sini menggambarkan bagaimana perasaan tahasur, rasa penyesalan yang sudah tidak berguna lagi. Jadi ayat ni tidaklah menafikan adanya siksaan ataupun azab dalam kubur seperti yang dihubungkan dengan kedahsyatan sesudahnya, seperti yang kita telah jelaskan sebelum ini. Maksudnya ayat ni barangkali menunjuk kepada sama ada mereka dapat berehat sekejap sebelum berlakunya mahsyar yang dipanggil sebagai haja'ah itu, ataupun yang kedua dia membabil isti'arah, nak menggambarkan dalam kubur itu merupakan tempat tidur, nak dibandingkan dengan seksa yang sedang menanti yang lebih dahsyat, maka kubur yang merupakan tempat azab pertama itu masih ada peluang untuk berehat. Nampaknya begitulah pada tanggapan kaum musyrikin ini. Jadi kalau kita lihat dalam tafsir Tahrir wa Tanwir, marqad ini merujuk pada ruqat. Jadi hakikatul ruqat ini an-naum wa atlaqu ruqat al-maut wal ittija' fil qubur tashbihan bi halati raqid. Jadi kat sini mungkin dalam bab isti'arah nak menunjukkan bahawa dalam kubur tu memang tempat berbaring, tempat tidur lah. Jadi di situlah mereka akhirnya menimbulkan dalam diri mereka perasaan ta'ajub ataupun jawapan yang disebut oleh Allah SWT itu, haza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang telah dijanjikan oleh Tuhan yang bersifat dengan ar-Rahman dan benarlah segala kata-kata yang disampaikan oleh para mursalin sebelum itu. Tengok tuan-tuan dan hati dan dikasihan. Dalam kuliah lalu kita ceritakan bagaimana kiamat itu berlaku dan saya nak bacakan kepada tuan-tuan bagaimana hadis menceritakan tentang kiamat sayhah ni lagi. Sungguh bila berlaku tiupan sangkakala yang pertama tu, dalam banyak hadis, la taquman nasa'ah wa qad nashar rajulani thawbahuma fala yatabaya'anihi wa la yatuyani wa la taquman nasa'ah wa qad insarafa ar-rajulu bilabani liqhatihi fala yat'amu wa la taquman nasa'atu wa huwa yayitu hawdahu fala yasqi fi wa la taquman nasa'atu wa qad rafa'a ahadukum akuklatahu ila fihi fala yat'amuha. Hari kiamat nanti berlaku dalam sayhah yang pertama. Manusia pada waktu itu, ini semua selepas kematian Nabi Allah Isa AS yang diutuskan untuk memacu, membawa, membimbing manusia menjadi orang lebih baik daripada sebelumnya. Dia tiup angin yang sejuk itu mematikan sekalian orang beriman, dan kita kena faham perutusan Nabi Isa AS adalah untuk membetulkan penyimpangan ataupun apa yang berlaku dalam akidah Nasraniyah itu untuk kembalikan kepada Islam, membuang akidah tathlith menjadi akidah tauhid. Dan bila baginda serta sekalian umat Islam penyokong tegarnya itu, orang-orang beriman itu mati, maka selepas itu manusia semua menjadi jahat. Sehingga digambarkan dalam hadis, mereka tidak lagi pergi ke Mekah, ke Madinah. Sebagai mereka bertanya-tanya, kami macam mendapati datuk nenek moyang kami pernah pergi ke situ lah ya. Apa mereka buat kat situ? Tak kala perkara itu dibincangkan, diperkatakan oleh anak cucu yang tinggal ni, Mekah dan Madinah menjadi tempat tinggal binatang-binatang buas pada masa itu. Dan orang yang paling baik pada waktu itu adalah seorang yang melihat orang berzina di tengah-tengah jalan, lalu dia berkata, tolong ke tepi sikit, aku nak lalu. Itulah orang yang paling baik dalam suasana akhir zaman ketika sayhah ini berlaku, tiupan sangkakala ini tentu.
Dan dahsyatnya mereka tidak sempat untuk pesan satu sama lain lagi. Berlakunya kiamat ni, orang sedang beli belah di pasar, sedang buka pakaian tersebut, dibuka daripada lipatannya, tak sempat nak lipat, kiamat berlaku. Ada pula orang yang sedang, dalam gambaran ni baru pulang daripada membawa susu hasil perahannya. Kalau dia bekerja dekat sebagai gembala kambing ke lembu, unta dan sebagainya, tak sempat nak minumnya. Begitu juga seorang yang sedang membaiki kolam, tempat air bagi dia membeli ikan ke, ataupun tempat minum untanya ke, kambingnya ke, maknanya orang sedang sibuk dalam kegiatan harian lah. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi bila berlaku sayhah ni, kita dapat lihat fala yastati'una tawsiyata wala ila ahlihim yarji'un. Mereka tak sempat untuk pulang untuk buat sebarang wasiat. Jadi apa yang boleh kita perhatikan, kemudian Allah bawakan kepada kita gambaran berikutnya. Manusia pun mati, mereka berada di kubur, dan berlaku tiupan sangkakala yang kedua. Mereka semua dibangkitkan. Lalu kat sinilah yang mereka merasakan siapakah yang bangunkan aku daripada tempat tidur ni. Padahal tempat tidur yang paling buruk tu dalam tanah, dalam lahat, dengan lumpur selutnya, dengan ulatnya. Tetapi mereka boleh merasakan kat situ ada kenikmatan nak dibandingkan dengan akhirat yang sedang menanti, dengan hukuman-hukuman yang dahsyat yang menunggu ni, tuan-tuan. Jadi saya juga telah jelaskan kepada tuan-tuan tentang pembuktian daripada Quran, daripada hadis yang menunjukkan adanya seksa kubur. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa bila ahli kubur di kalangan musyrikin ni bangkit, mereka berkata siapa yang bangkit kami di tempat tidur, sebagai menunjukkan adanya kelihatan tak adanya azab, ini pendapat tak tepat. Kerana di kubur ada alam barzah, ada seksanya. Tapi setelah kebangkitan mereka ke alam akhirat, mereka sedar bahawa seksaan di neraka itu jauh lebih pedih daripada azab di alam barzah. Dengan sebab itulah mereka menyifatkan alam barzah itu tempat tidur. Inilah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Biqai dalam tafsirnya. Jadi bagaimana mereka mengingkari, merasa terkejut dan rasa takjub, rasa berbau-bau perasaan seperti itu, dibangkitkan, dibawa pergi ke padang mahsyar dengan gambaran yang telah saya sebutkan. Penggunaan perkataan Quran yang unik ini bila Allah menyatakan minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Mereka dihambat, diheret, dihalau. Apa lagi istilah yang boleh kita fahami? Maknanya dalam keadaan tidak ada apa-apa, telanjang bogil mereka. Maka dihalau pergi ke satu tempat perhimpunan yang sungguh menakutkan. Dan barulah mereka meyakini apa-apa yang pernah dinyatakan sebelum itu, dulu masa hidup di dunia, dengan potensi hidayah yang kita ceritakan sebelum ni, semuanya ditolak. Kerana segala perkara itu dihalang oleh kepentingan nafsu, syahwat dan juga syubhat. Baik. Jadi kalau kita melihat kepada penggunaan perkataan yang dipilih oleh Allah SWT di sini, bila Allah menyatakan hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun, barulah timbul nama Allah SWT ni dalam diri mereka untuk mengatakan, lihat, ini adalah ini merupakan janji Allah, dan benarlah berbagai khabar yang disampaikan oleh para nabi yang terdahulu. Ini ucapan mereka ketika mereka sedar, tuan-tuan, mengakui bahawa dibangkit kembali pada kematian. Sama ada ini merupakan kata-kata mereka ke, ataupun kata-kata kawan-kawan karib mereka yang turut dihimpunkan dalam keadaan begitu ke, ataupun ini merupakan kata-kata para malaikat ke, ataupun ia merupakan kata orang beriman ke. Ini semua sekarang tampil dalam diri masing-masing pengakuan bahawa benarnya Allah dahulu telah menjanjikan macam-macam perkara, dan Allah beri kepada aku berbagai bentuk pemberian rahmat, kasih sayang, anak-anak, keluarga. Kini semuanya terbayang dalam fikiran mereka. Jadi bila disebut perkataan seperti ini, dapat kita lihat sama ada ia merupakan kata-kata orang kafir itu, ataupun ia merupakan kata-kata orang beriman, ataupun ia merupakan kata-kata para malaikat. Al-Hasan mengatakan ia merupakan kata-kata malaikat, dan Qatadah mengatakan ia merupakan kata-kata orang beriman, dan yang lain mengatakan bahawa di sini merupakan kata-kata orang kafir itu sendiri sesama mereka. Jadi ia seolah-olah mengisyaratkan, seolah-olah ada satu permintaan dalam hati mereka yang diterbitkan dengan perkataan secara spontan itu, memohon kepada Allah andai ada lagi peluang untuk dapat curahan rahmat Allah. Itu sebab kalau orang kafir yang mengatakan demikian, ia mengisyaratkan satu perasaan yang terbuku dalam diri, yang meminta kepada Allah pada saat yang getir ini, saat yang crucial ini, saat yang sangat menakutkan ini. Ya Allah, seolah nak mengatakan ada tak lagi peluang untuk kami dapat curahan rahmat-Mu. Sekaligus ia merupakan satu pengakuan kepada Allah SWT tentang sifat rahmatnya, rahmaniyahnya. Sedangkan kat dunia dulu tak mahu, menolak. Kita telah lihat penggunaan rahman yang berulang-ulang dalam surah Yasin. Dan satu keadaan ketika merupakan seruan orang beriman. Yang kedua ketika mereka merasakan apa yang ada dah cukup, mereka beriman Allah itu bersifat rahmat, cukuplah, tak payahlah nak lebih-lebih daripada itu. Dan yang terakhir sekali, kata-kata yang sudah tidak berguna lagi mengiktiraf sifat rahmaniyah Allah itu. Ini adalah satu kata-kata yang sudah tidak berguna lagi. Dulu masa kat dunia mereka pernah mengatakan, wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum
nufura. Ini surah Al-Furqan ayat 60. Bila dulu masa kat dunia pernah dikatakan kepada mereka nama Allah itu, sujudlah kepada Ar-Rahman. Mereka berkata, siapa Rahman itu? Kata-kata yang mengejek, mengolok, menganjingkan orang beriman. Kenapa pula kami kena sujud kepada dia? Dan kata-kata suruhan supaya beriman itu tidak menambah kepada mereka, melainkan makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan hati dan dikasih sekalian, dapat kita lihat bagaimana indahnya ayat ini tersusun sedemikian rupa dalam konteks untuk menceritakan kita perjalanan ke akhirat. Dan inilah dia penegasan kepada aspek akidah yang telah ditekankan daripada awal surah-surah Makkiyah untuk memberitahu kepada kita keimanan atau perkara akidah ni merupakan perkara asas dalam kehidupan. Seperti mana contoh yang dikemukakan oleh Dr. Latif Nabulsi Seruni yang saya bawakan kepada tuan-tuan. Andai seorang daripada kita nak mendapatkan rawatan daripada seorang pakar dalam satu perubatan terhadap penyakit yang dialami, tentulah pesakit ni berikhtiar, berusaha untuk mengenal pasti siapakah latar belakang doktor, pengalamannya, sijil yang dia ada, berapa banyak operasi yang telah dia buat, sehingga membuahkan dalam dirinya satu keyakinan bahawa orang layak untuk merawat penyakit tersebut kerana tak mahu dapat rawatan yang salah. Maka keyakinan terhadap kemampuan doktor ni tadi lahir selepas mengenalinya begitu rapat, mengenalinya mendalam. Maka demikian juga dalam kehidupan ni, kena kenal Allah SWT, kena kenal Allah dengan sebenar-benarnya. Macamlah ibarat kita nak bagi contoh tadi, walillahil mathalul a'la, tak layak Allah disamakan dengan makhluk. Bahawasanya seorang itu mendalami, memahami dalam bab akidah ni, salah satu daripadanya hari akhirat. Keyakinan ini patut menjadi teras dalam hidup, sehinggalah orang beriman itu keluar daripada dirinya sami'na wa ata'na. Taat kepada Allah itu disertai dengan rasa takut dan cinta, sayang, rindu. Maka inilah tujuannya dibawakan kepada kita perkara-perkara bersifat akhirat ni, untuk timbul dalam diri seseorang muslim. Keimanan itu satu asas yang penting. Jadi dapat kita lihat dalam ayat ini, kemudian Allah menjelaskan begitu cepatnya proses al-ba'ath itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. Tiba-tiba saja tirai ditutup untuk membawakan kepada kita bagaimana tiupan sengkakala yang kedua itu, sekali tiup saja mereka semua dikumpulkan dan akan mengalami proses hisab. Wa nadha'ul mawazin al-qist yaumil qiyamati fala tudhlamu nafsun syai'ah. Dan diletaklah timbangan amal itu untuk menimbang amal mereka, maka tidak ada seorang pun yang akan dizalimi. Allah menjelaskan ia merupakan pengadilan hukum adil. Falyawma la tudhlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Ini ayat ke-54. Maka pada hari itu seseorang tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kamu tidak akan dibalas kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi dapat kita lihat perjalanan ke akhirat ini diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengingatkan tentang teriakan suara keras, tiupan sengkakala itu begitu singkat, dan kepatuhan mereka kepada arahan itu, iaitu dikumpulkan, dihadirkan semua sekali yang telah kita pelajari perkataan bila mereka semua fa'idhahum jami'un ladaina muhdharun. Semua mereka itu dihimpunkan pada satu waktu yang sama. Jami' semua sekali. Muhdharun, dibawa berhimpun dalam satu keadaan, tak ada seorang datang lebih awal daripada yang lain. Jami' ini mengandungi makna bersama-sama, memberitahu kepada kita bahawa penghadiran itu, pengumpulan itu serentak, semua datang sekaligus. Kemudian ayat yang digunakan oleh Allah di sini, ladaina muhdharun. Ladaina ni kalau kita belajar bahasa Arab macam sama je dengan perkataan indana. Tetapi sebenarnya kalau diterjemahkan, perkataan ladaina ni dia memberi gambaran atau penekanan bahawa perkara ni berlaku dalam bentuk satu bentuk paksaan kuasa yang ada daripada Allah SWT itu, sehingga hamba ni tidak ada pilihan, maka semua akan dikumpulkan. Dan penggunaan di sini untuk mengisyaratkan betapa dahsyatnya hari itu, sangat luar biasa. Inilah yang dipanggil oleh Sayyid Qutb dalam penjelasannya terhadap at-taswir al-fanni, iaitu segala sketsa gambaran yang dibawakan dalam episod Quran ini. Dia membawakan kepada kita satu bentuk tajsid, iaitu dia menghidupkan gambaran-gambaran ini sehingga ia terpampang di depan mata kita seolah-olah ia berlaku. Maka itulah kekuatan yang ada pada mukjizat Al-Quran dari sudut lafaz dan juga maknanya, seperti disebut oleh Abdul Qadir Al-Jurjani. InsyaAllah kita akan huraikan selanjutnya dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.